Baiklah, selamat petang kepada doktor dan juga kawan-kawan. Jadi petang ini kumpulan 9, iaitu kumpulan kami akan membentangkan tentang kajian reka bentuk dan pembangunan DDR. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada Fatin, saudari Fatin, saya Ku Yenya, saudari Noh Suhaila dan juga saudari Lau Liling. Jadi sekarang mempersilakan saudari Fatin untuk membentangkan tentang ciri-ciri reka bentuk. Okey, baiklah saudara Ko Yang. Dalam bahagian 1 saya akan membentangkan ciri-ciri reka bentuk, jenis-jenis dan juga ciri-ciri khusus. Bagi bahagian yang pertama iaitu maksud kajian DDR, saya mengambil definisi daripada Ritchie dan Klein tahun 2008 yang mengatakan kajian ini merupakan kajian sistematik mengenai proses reka bentuk, pengembangan dan penilaian dengan tujuan untuk menetapkan dasar empirikal untuk penciptaan produk dan alat instruksional dan bukan instruksional dan model baru. Kajian ini juga merupakan kajian pembangunan secara teratur dan sistematik berdasarkan 4 fasa yang dinyatakan di slide yang seterusnya. Okey, fasa-fasa kajian DDR terbagi kepada 4 iaitu fasa analisis keperluan, fasa reka bentuk, fasa pembangunan dan fasa penilaian. Namun ada juga pengkaji-pengkaji yang menggunakan 3 fasa saja iaitu mereka menggabungkan fasa kedua dan fasa ketiga menjadi satu fasa iaitu fasa reka bentuk dan juga pembangunan. Namun walaupun mereka menggabungkan fasa ini, kaedah ataupun prosedur yang dilakukan tetap sama dengan 4 fasa ini. Okey, seterusnya bagi ciri-ciri khusus yang membezakan kajian DDR dengan kajian-kajian yang lain, kajian DDR ini terbahagi kepada 2 jenis iaitu jenis yang pertama product research dan juga jenis yang kedua iaitu model research. Okey, apakah perbezaan antara kedua-dua model ini? Apakah perbezaan antara kedua-dua jenis ini? Yang pertama, bagi jenis yang pertama, kajian ini mengenai produk. Bagaimana seseorang itu membina produk dan dia menceritakan cara-cara atau tata cara dia membina produk tersebut. Apabila pengkaji lain yang hendak mengadaptasi kajian tersebut, pengkaji tersebut harus mengikuti setiap langkah-langkah dan prosedur yang telah dijalankan oleh pengkaji lepas. Dan akhirnya terhasillah produk yang sama. Saya berikan satu analogi yang mudah. Saya hendak membuat sebiji kek. Saya nyatakan bahan dan juga langkah-langkah penyediaan bahan-bahan dan penyediaan kek tersebut. Apabila orang lain mahu membina kek yang sama seperti saya, mereka perlulah mengikut langkah-langkah yang saya telah nyatakan. Pada penghujungnya, jadilah 2 biji kek yang sama. Namun, bagi jenis yang kedua iaitu model research, kajian ini mengenai proses reka bentuk. Selalunya dalam model research ini, pengkaji banyak membina kerangka ataupun framework. Dan yang kedua boleh digeneralisasikan dan yang terakhir berupaya menjadi model kepada kajian akan datang. Okey, berbeza dengan jenis yang pertama, jenis kedua ini analogi yang sama, saya hendak membuat sebiji kek namun saya tidak membinanya, saya tidak membuatnya. Saya hanya nyatakan resepi-resepi dan langkah-langkahnya. Jadinya orang lain yang membuat kek yang sama hanya melihat resepi saya. Walaupun pada akhirnya bukanlah kek yang sama, namun langkah-langkahnya tetap sama, hanya bertukar perisa dan sebagainya. Inilah yang dikatakan model research, mampu menjadi model ataupun contoh kepada kajian yang akan datang. Walaupun kajian yang akan datang itu bukanlah kajian DDR. Okey, baiklah. Jenis-jenis pula dalam tajuk yang ketiga, saudari Lau, okay. Jenis-jenisnya, kajian DDR merupakan kaedah campuran ataupun mixed method yang sering digunakan ialah temu bual, soal selidik, pemerhatian dan juga analisis perpustakaan. Dalam bahagian seterusnya juga dalam kaedah kutipan data juga akan diterangkan kaedah-kaedah yang akan digunakan. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Fatin. Jadi sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang prosedur kutipan data. Baiklah, untuk prosedur kutipan data biasanya untuk kita akan buat dalam beberapa fasa.
Contohnya dalam fasa 1 iaitu analisis keperluan, kajian tinjauan akan dibuat. Biasanya temu bual atau soal selidik akan digunakan dan respondennya ialah pakar-pakar tertentu. Lepas tu, kajian tinjauan pakar iaitu kaedah Delphi dan juga kaedah Fauzi-Delphi juga digunakan. Untuk fasa 2 dan 3 dan juga ketiga iaitu reka bentuk dan pembangunan model, ada juga beberapa kaedah yang digunakan iaitu kaedah Fauzi-Delphi, Interpretive Structural Modeling, Structural Equation Modeling, Partial Least Square, Structural Equation Modeling, dan juga kaedah analisis kandungan. Saya akan berikan beberapa contoh iaitu yang pertama, kaedah iaitu Delphi Method. Delphi Method ini merupakan satu kaedah untuk memperoleh persetujuan pakar dalam menentukan item ataupun sub-item di dalam satu kajian yang dijalankan. Teknik Delphi ini adalah kaedah berdasarkan kumpulan yang digunakan untuk meninjau dan mengumpulkan pendapat kesepakatan pakar. Ia juga boleh dianggap sebagai satu kaedah yang mendapatkan data secara berstruktur berdasarkan kepada kesepakatan pakar. Baiklah, kita akan terus ke kaedah analisis data. Antara kaedah dan instrumen yang boleh digunakan dalam fasa penilaian bagi pembangunan model iaitu fasa 4, ada beberapa cara. Yang pertama, temu bual pakar. Yang ini tujuannya ialah untuk mengetahui kebolehgunaan model ini sebagai rujukan bagi kajian yang akan datang. Yang kedua, teknik Delphi dan juga kaedah Fauzi-Delphi mendapatkan pandangan dan kesepakatan pakar tentang penghasilan model. Dan juga yang ketiga, kaedah Partial Least Square Structural Equation Modeling iaitu PLS-SEM. Yang ini untuk melihat kekuatan hubungan sesebuah konstruk dan item di dalam model yang direka bentuk dan dibangunkan. Baiklah, buku-buku rujukan untuk DDR ini ada beberapa yang saya dapati iaitu 2 antaranya merupakan Ritchie R.C. Klein dan juga Nelson W.A. Dalam bukunya Developmental Research Studies of Instructional Design and Development. Dia menerangkan tentang DDR dalam bab 4 muka surat 1099. Lepas tu yang buku kedua merupakan pengarangnya Saeeda Noor Farida dan juga Dorothy yang nama bukunya Design and Development Research Emergent Trends in Educational Research. Konten DDR ini bermula dari bab 2 iaitu muka surat 23. Baik, seterusnya saya mempersilakan Saudari Lauliding dan juga Suhaila untuk menerangkan tentang artikel yang dipilih. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang ringkasan contoh-contoh kajian yang berkaitan dengan reka bentuk DDR. Sini kami ada cari tiga artikel. Yang artikel pertama, tajuk dia ialah reka bentuk dan pembangunan modul sains E-Smart berdasarkan pendekatan konstruktivisme 5E dan analogi satu alternatif strategi pengajaran bagi menerapkan kemahiran berfikir kreatif murid. Objektif dia adalah untuk mereka bentuk satu prototipe modul E-Smart. Lepas tu membangunkan prototipe E-Smart dan akhir sekali ialah menjalankan pengujian alfa dan beta ke atas prototipe modul E-Smart ini. Persempelan yang digunakan ialah 8 pakar dari pelbagai institusi di dalam dan di luar negara, 2 guru berpengalaman dan 40 orang murid dari sebuah sekolah. Selepas itu, instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik, kaedah analisis data dianalisis secara deskriptif menggunakan perisian SPSS. Lepas itu, kesahan dan kepercayaan, borang soal selidik yang diedarkan telah disahkan oleh pakar dan diuji
percayaan item sebelum diedarkan kepada responden-responden. Dapatan akhir sekali dapatan kajian ialah dari segi pengujian alfa min persetujuan pakar berada pada tahap yang tinggi iaitu melebihi 4.0, manakala pengujian beta pun melebihi 4.0. Marilah kita sekarang lihat artikel yang kedua yang berkaitan yang menggunakan reka bentuk DDR adalah pembangunan model kompetensi pemimpin pertengahan, satu kajian reka bentuk dan pembangunan. Objektif dia adalah membangunkan satu model kompetensi pemimpin pertengahan bagi kegunaan institusi pendidikan iaitu kolej matrikulasi. Persempelan yang digunakan ialah kumpulan pakar dan kumpulan pengguna. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah temu bual dan soal selidik. Analisis data yang diperoleh dianalisis menggunakan IBM Statistical Package for the Social Science SPSS, sama dengan artikel yang pertama tadi, tetapi artikel ini juga menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, untuk menganalisis data. Seterusnya yang berkaitan dengan kesahan dan kebolehpercayaan. Instrumen soal selidik yang dibangun untuk diedarkan pun mendapat kesahan daripada pakar-pakar. Seterusnya adalah berkaitan dengan dapatan kajian. Kajian pembangunan model kompetensi pemimpin pertengahan yang dilakukan ini menepati keperluan semasa pemimpin pertengahan sebagai kumpulan kepimpinan sokongan yang berkualiti. Lepas itu ada satu lagi dapatan yang menunjukkan bahawa pendekatan DDR ini mampu mengembangkan dan menambah baikkan pengetahuan sedia ada dalam pelbagai disiplin ilmu yang dikaji. Okey, seterusnya kita lihat artikel yang ketiga yang menggunakan DDR ialah pendekatan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan yang dikenali sebagai DDR dalam pembangunan model pemikiran inventif pelajar mata pelajaran reka cipta. Objektif kajian ini adalah untuk membangun satu model pendidikan yang sesuai dalam menerapkan pemikiran inventif dalam kalangan pelajar mata pelajaran reka cipta. Persempelan yang digunakan adalah kumpulan pakar. Seterusnya instrumen yang digunakan juga sama, temu bual, soal selidik. Analisis data yang diperoleh dianalisis melalui PLS SEM. Selepas itu kajian rintis ada dilaksanakan dalam kajian ini untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan setiap item dalam soal selidik tersebut. Manakala yang terakhir sekali ialah dapatan kajian. Kemahiran pemikiran inventif harus diperkenalkan ke dalam pelbagai disiplin ilmu melalui pendidikan dan hasil yang lebih baik dapat dicapai jika ini dilakukan pada peringkat umur yang sangat awal. Jadi ketiga-tiga artikel ini menggambarkan menggunakan reka bentuk DDR yang seperti yang telah diterangkan tadi. DDR ini adalah untuk bertujuan untuk membangunkan sesuatu dalam sesuatu kajian. Itu sahaja yang berkaitan dengan ketiga-tiga artikel yang berkaitan dengan reka bentuk DDR. Baiklah, seterusnya saya akan sambung aspek huraian kajian. Okey, saya akan pergi artikel 1, artikel 2 dan artikel 3. Saya mulakan dengan artikel 1. Okey, artikel 1 ni seperti yang kita lihat dari aspek tajuk kajian. Tajuk kajian tu sendiri menggambarkan keseluruhan topik yang hendak difokuskan. Kerana seperti yang diterangkan oleh Cikgu Lau tadi, kita boleh lihat iaitu setiap konstruk ataupun fokus kajian tu ditulis dalam tajuk kajian tu. Maksudnya bila kita baca je tajuk tu, automatik kita tahu yang tajuk ni sedang bercerita tentang apa. Okey. Perbezaan dia adalah artikel 1 ni dia menunjukkan DDR jenis product research. Macam yang diterangkan oleh Cikgu Fatin tadi, product research maksudnya dia fokus kepada produk.
Okay, dari segi objektif kajian pula, dia menepati ciri-ciri penulisan objektif yang baik kerana semua konstruk yang bersesuaian dengan tajuk kajian ada dan diletakkan dalam objektif kajian. Terusnya format penulisan objektif kajian ni boleh dijadikan contoh sebab dia menepati ciri-ciri penulisan objektif yang baik. Disebabkan dia merupakan DDR jenis product research, maka automatik objektif kajian dia berfokus kepada produk yang hendak dihasilkan. Okey, seterusnya dari aspek persampilan pula, dia menerangkan responden yang digunakan. Responden yang digunakan juga terdiri daripada pelbagai kategori iaitu ada murid dan ada guru. Tiada penerangan tentang teknik pensampilan yang digunakan, maksudnya dia tidak jelaskan dalam artikel tu, dia tidak menjelaskan bagaimana cara pensampilan tu dikenalpasti sama ada secara random ataupun memang bertumpu. Seterusnya, saya pergi kepada instrumen. Penerangan berkaitan instrumen agak terbatas kerana hanya dinyatakan instrumen tanpa dijelaskan secara terperinci tentang instrumen yang digunakan. Dia hanya menggunakan satu instrumen daripada mixed method yang diterangkan oleh Cikgu Nur Fatin tadi. Okey, artikel 1 dari segi analisis data. Okay, data ni dianalisis menggunakan perisian yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan daripada sumber rujukan yang jelas dan dipercayai. Dia menggunakan prosedur kutipan data menggunakan fasa 1 iaitu fasa analisis keperluan. Macam tadi kan Cikgu Fatin ada terangkan bahawa terdapat 2 fasa kan, iaitu fasa analisis keperluan dan juga fasa reka bentuk dan pembangunan model. Disebabkan artikel 1 lebih berfokus kepada produk, maka dia hanya menerangkan tentang fasa analisis keperluan, iaitu kenapa produk ini perlu dihasilkan. Jadi sebabkan tu dalam analisis data tu dia hanya menganalisis keperluan produk dihasilkan. Okay, dari aspek kesahan dan kebolehpercayaan, penerangan berkaitan kesahan dan kebolehpercayaan ada diletakkan dalam artikel 1. Dan dia dapat dibuktikan melalui borang penilaian dan disahkan oleh pakar berkaitan kajian. Manakala dari aspek definisi operasional pula, terdapat penerangan definisi setiap konstruk atau pemboleh ubah yang bertepatan dengan objektif kajian. Maksudnya pengkaji ni tidak hanya mewujudkan subtopik definisi operasional ni sambil lewa, tapi dia merujuk kepada objektif kajian. Apa yang nak diterangkan tentang produk, tentang konstruk-konstruk yang berkaitan dengan tajuk kajian. Maksudnya dia rujuk kembali kepada tajuk dan juga objektif sebelum subtopik definisi operasional ni diwujudkan. Dari segi dapatan kajian pula, ulasan secara deskriptif dan dalam bentuk rajah tentang dapatan kajian, dia menunjukkan bahawa objektif kajian ni dijawab dengan baik sebab dia menyentuh setiap konstruk yang diketengahkan. Kemudian dapatan kajian juga menunjukkan pendekatan DDR yang digunakan mampu mengembangkan dan digunakan untuk menambah baik pengetahuan sedia ada. Macam yang tadi Cikgu Fatin terangkan, apabila kita berfokus kepada produk yang dah dihasilkan, maka secara tak langsung walaupun produk itu sudah ada di pasaran, tapi kita tambah baik menjadi satu ilmu ataupun satu pengetahuan yang baru yang kita boleh gunakan dalam konsep masyarakat kini kan. Okay, seterusnya saya kembali kepada artikel 2 iaitu tajuk kajian. Okay, tajuk kajian juga menggambarkan keseluruhan topik seperti yang kita boleh lihat. Dia mengetengahkan konstruk-konstruk yang penting lah, pembangunan model kompetensi pemimpin, pertengahan, satu kajian, reka bentuk dan pembangunan. Maksudnya kat situ jelas yang sebenarnya pengkaji dia hendak bercerita tentang reka bentuk dan pembangunan kompetensi pemimpin pertengahan. Okey, dari aspek objektif pula, objektif kajian juga dianggap menepati ciri-ciri penulisan objektif sebab kita boleh lihat di situ dia menggunakan kedua-dua konstruk iaitu menjelaskan pendekatan dalam pembangunan model serta membangunkan model tersebut. Okey, daripada objektif tu sendiri kita boleh lihat sebenarnya artikel 2 ni agak berbeza dengan artikel 1. Kalau artikel 1 tadi jenis product research, tapi artikel 2 ni lebih kepada model research. Maksudnya dia mengubah suai model sedia ada untuk menghasilkan sesuatu kajian ataupun topik yang baharu. Okay.
Seterusnya dari segi pensampelan, dia menerangkan responden kajian yang digunakan dengan baik dan responden kajian yang digunakan juga pelbagai, itu ada dari aspek pakar dan juga pengguna. Dia tak fokus kepada satu aspek saja, dia guna kedua-dua, itu pakar dan pengguna. Maksudnya kat situ dia menerangkan membangunkan model tu untuk kegunaan pakar dan juga untuk kegunaan pengguna. Kemudian sama, tiada penerangan tentang teknik pensampelan yang digunakan sama ada secara rawak ataupun berfokus. Dari segi instrumen pula, penerangan berkaitan instrumen menyeluruh kerana dia dilengkapi huraian terperinci berkaitan instrumen yang digunakan. Maksudnya dia terangkan apa instrumen yang digunakan dan dia menggunakan lebih daripada satu instrumen seperti yang diterangkan oleh Cikgu Lau tadi. Dia menggunakan temubuah dan soal selidik. Secara tak langsung, kita boleh lihat dia menggunakan kaedah campuran seperti yang Cikgu Fatin terangkan tadi, terdapat 4 atau 5 kaedah campuran tu. Jadi artikel 2 ni menggunakan kaedah campuran. Dia mencampurkan 2 instrumen untuk mendapatkan hasil dapatan yang lebih baik. Okey, seterusnya artikel 2 dari aspek analisis data. Data juga dianalisis menggunakan perisian yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan daripada sumber rujukan yang dipercayai. Kenapa saya kata begitu? Sebab artikel 2 datanya dianalisis menggunakan IBM, Statistical Package for the Social Science, SPSS, yang memang boleh kata well known, yang kita tahu, yang memang bila kita sebut je kita tahu SPSS, kita biasa dengar kan. Jadi setelah langsung kita tahu sumber yang digunakan untuk analisis data tu boleh dipercayai. Okey, seterusnya dia menggunakan lebih daripada satu kaedah analisis data seperti yang saya terangkan tadi, dan prosedur kutipan data ni menggambarkan bahawa artikel ni menggunakan fasa 2 dan fasa 3, iaitu fasa reka bentuk dan pembangunan model. Maksudnya dia terangkan 2. Fasa 2 dia terangkan tentang reka bentuk, apa reka bentuk yang dah dicipta, dan fasa yang ketiga adalah macam mana nak bangunkan model tu. Okey. Sekali lagi dia menepati objektif ya. Seterusnya dari segi kesahan dan kebolehpercayaan, artikel 2 dapat dibuktikan melalui proses prauji dan ujian rintis yang dijalankan. Definisi operasional juga ada dan pemboleh ubah yang digunakan dan diulas adalah bertepatan dengan objektif kajian. Dari segi dapatan kajian pula, ulasan yang diberikan menepati setiap konstruk dan dapatan juga menunjukkan DDR ni mampu mengembang dan menambah baik pengetahuan sedia ada. Okey, seperti yang analogi yang digunakan oleh Cikgu Fatin tadi kan. Kita bakar kek, kita guna proses yang sama untuk hasilkan sesuatu model yang berbeza tapi masih boleh digunakan untuk seluruh halayak. Sama, dia menghasilkan satu model baharu tapi menggunakan proses yang sedia ada supaya pengetahuan dalam bidang yang nak dikaji tu semakin meluas dan semakin berkembang. Maksudnya untuk kegunaan semua. Okey, kembali kepada artikel 3. Artikel 3 dari aspek tajuk kajian, dia menggambarkan keseluruhan topik yang hendak difokuskan. Dianggap sangat sesuai dan mudah untuk difahami. Kenapa saya kata begitu? Sebab bila kita baca saja tajuk artikel 3 tu, kita tahu yang sebenarnya dia hendak memfokuskan kepada penyelidikan reka bentuk DDR tu sendiri. Macam mana nak bangunkan satu model. Dia nak fokus kepada DDR dan juga dia nak beritahu bagaimana kita nak bangunkan suatu model yang berbentuk pemikiran inventif bagi pelajar untuk mata pelajaran reka cipta. Maksudnya ada 3 konstruk kan dekat situ. Okay, secara tak langsung bila kita baca tu, kita terus boleh fokus. Okay, sebenarnya kajian ni nak cerita tentang ini. Okay, seterusnya artikel 3 daripada tajuk juga menunjukkan bahawa DDR jenis model research digunakan. Okay. Objektif kajian menepati ciri-ciri penulisan objektif yang baik sebab dia menggunakan setiap konstruk, 3 konstruk yang saya sebutkan tadi dalam yang dapat kita ambil daripada tajuk kajian. Seterusnya objektif kajian berfokus kepada proses reka bentuk yang nak dihasilkan. Okey, dari aspek persampelan, dia menerangkan responden kajian yang digunakan, namun responden yang digunakan dianggap tidak pelbagai sebab dia hanya fokus kepada pakar sahaja. Dia tidak seperti artikel 2 tadi, dia fokus kepada pakar dan juga pengguna. Tapi artikel 3 dia hanya fokus kepada
pakar sahaja. Maksudnya tiada penerangan tentang teknik pensebelahan yang digunakan, sama. Dia tak beritahu sama ada responden yang dipilih ni secara bertumpu ataupun secara rawak. Dia tak terterangkan. Okey, seterusnya dari segi instrumen, penerangan berkaitan instrumen dianggap menyeluruh kerana dia menggunakan lebih daripada satu instrumen. Dia sama macam artikel 2 tadi. Dia menggunakan kaedah campuran, iaitu dia mencampurkan kaedah temu bual dan soal selidik. Okey, secara tak langsung bila dia menggunakan lebih daripada satu instrumen, hasil dapatan kajian ni lebih menarik kan? Pada pendapat saya lah. Okey, seterusnya dari aspek kaedah analisis kajian pula. Okey, data ni dianalisis menggunakan perisian yang boleh dipercayai. Kenapa saya kata begitu? Kerana dia menggunakan partial least squares structural equations modelling. Ni sama macam artikel 2 tadi, bila kita sebut saja tentang perisian yang digunakan, automatik perisian tu agak familiar dalam dunia penyelidikan kan. Jadi secara tak langsung kesahan dan kebolehpercayaan tu, hasil dapatan kajian tu kita boleh percayalah. Okey. Seterusnya, dari segi kaedah analisis data ni, kita boleh lihat juga artikel 3 ni dia mempunyai persamaan dengan artikel 2 kerana prosedur kutipan data yang digunakan adalah pada fasa 2 dan fasa 3, iaitu fasa reka bentuk dan pembangunan model. Disebabkan artikel 3 dan artikel 2 ni sama, dia berbentuk model research kan, research. So secara automatik dia hanya fokus kepada reka bentuk yang hendak dibina dan bagaimana model tersebut dibangunkan. Okey, dari segi kesahan dan kebolehpercayaan, dia dapat dibuktikan melalui proses ujian rintis. Dari segi definisi operasional pula, terdapat penerangan definisi setiap konstruk menunjukkan bahawa pengkaji ni dia faham tentang topik kajian yang hendak dijalankan dan secara tak langsung membantu pemahaman kita sebagai pembaca ataupun sebagai generasi pengkaji yang nak lanjutkan tajuk kajian yang sama. Okey, seterusnya dari segi dapatan kajian pula, ulasan yang diberikan pada bahagian dapatan kajian menepati setiap konstruk dalam objektif kajian dan sama seperti kedua-dua artikel sebelum ni, dapatan kajian ni menunjukkan bahawa pendekatan DDR ni memang tujuan ataupun objektif dia adalah untuk menambah baik pengetahuan yang sedia ada supaya bidang yang nak dikaji tu dapat diluaskan lagi. Dan dari poin-poin penting tu pembaca boleh ambil untuk jalankan kajian selanjutnya supaya dia berterusan, tidak terhenti takat di situ saja. Macam contohlah kan, tadi kita beritahu tentang kita bakar kek. Tak semestinya kita bakar kek tu satu perisa saja. Mungkin kita boleh menggunakan proses yang sama tapi untuk menghasilkan kek yang pelbagai perisa. Itu menunjukkan bahawa pengetahuan tu tak terhenti takat di situ saja. Dia boleh tambah baik, ditambah baik, ditambah baik dan ditambah baik dan selanjutnya. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih.